Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi Masjid Surau, para imam, para bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau, seterusnya jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan dan kesihatan kepada kita semua. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama untuk berkongsi ilmu sementara menunggu waktu Isyak. Dan yang kemudiannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kesihatan yang masih lagi sempurna pada hari ini, untuk kita mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan suasana wabak Covid begini, masih lagi dikurniakan untuk kita sama-sama berjemaah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya gementar sebenarnya bila masuk ke surau ni, sebab tak silap saya, sinilah kerusi dan juga meja mengajar terakhir. Allah yarham Dr. Harundin, betul kan surau ni? Last kan? Saya study dulu sikit tuan-tuan empat surau ni. Baik ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah kita bawakan tafsir Nurul Ihsan pada muka surat yang ke-14, ayat walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, tentang Nabi Musa dengan Bani Israel yang cukup jahat. Sebelum itu, pada muqaddimah ini saya bawa sebuah hadis an Ibn Abbas qala qalat Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ud'u lana rabbaka yusbih lana as-safa zahabah fa in asbahat zahabah ittaba'naka wa 'arafna anna ma qulta kama qulta fasa'ala rabbahu 'azza wa jalla fa'atahu Jibril faqala in syi'ta asbahat lahum hadhihi as-safa zahabah faman kafara minhum ba'da zalik عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحنا لهم أبواب التوبة قال يا رب لا بل افتح لهم أبواب التوبة. Hadis daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ibn Abbas. Katanya pada suatu hari ini, ibu-ibu, ayah-ayah, sekumpulan Quraisy datang serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saja-saja dia orang nak provok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia provok benda-benda yang tidak berfaedah dengan cara dia cuba cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya saja bawa hadis muqaddimah ini supaya kita nak ambil pengajaran yang cukup hebat. Apakah provokasi yang dicetuskan oleh sekumpulan Quraisy tadi, tuan-tuan? Ud'u lana rabbak. Bila dijumpa dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Muhammad, minta kepada Tuhanmu sekarang. Minta sekarang Muhammad. Dia kata itu. Yusbih lana as-safa zahabah. Engkau tengok di hujung sana ada satu bukit namanya Bukit Safa. Kalau kita pergi umrah hari-hari pula dah. Umrah setiap tahun ni, tuan-tuan, kita akan jumpa satu di tempat Safa dan Marwah, sa'i. Maka Safa tersebut, Bukit Safa yang kita ulang alik tu, tuan-tuan, daripada Safa ke Marwah, Quraisy pernah cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Muhammad, kau lihat Safa daripada jauh sana.
Sekarang minta depan kami ya Muhammad kepada Tuhan kamu, yusbih lana safa zahaba, tukarkan bukit Safa tu daripada sebuah bukit jadi seketulan emas. Ni tuan-tuan, pelik tak permintaan macam ni tuan-tuan? Pelik. Tapi ni hadis sahih. Kata mereka, fa in asbahat zahabah, sekiranya Muhammad, Tuhan engkau berjaya tukarkan bukit Safa tu jadi ketulan emas, ittaba'naka, kami ramai-ramai datang kepada engkau ni, kami bersumpah akan ikut kamu. Ni tuan-tuan. Wa arafna anna ma qulta kama qulta, kami pun tahu engkau ni orang yang bagus, orang tak pernah menipu. Sekarang minta kepada Tuhan kamu. Kami jadi. Tujuan sebenar mereka provokasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada mata mereka Nabi Muhammad tak boleh nak buat macam tu. Allah Taala tak boleh nak buat macam tu. Kalau tuan-tuan lah orang datang minta tukarlah surau An-Nur ni jadi satu tempat emas yang cukup sangat, memang kita tak boleh nak buat. Apabila Quraisy minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tukarkan bukit Safa tadi jadi ketulan emas, Nabi Muhammad ni tuan-tuan berdoa kepada Allah Taala. Fasa'ala rabbahu, dan bila Nabi Muhammad dengar sahaja mereka berjanji bersumpah nak ikut agama Islam, Nabi minta terus tuan-tuan. Maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tunjukkan bukti bahawasanya kuasa Allah itu ada. Fa'atahu Jibril. Dalam hadis ni kata, lalu Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat Jibril supaya jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Bila datang sahaja Jibril, faqala, kata Jibril, ya Muhammad, in syi'ta asbah lahum hadhihi as-safa dhahaban. Allah Ta'ala mendengar suara kamu tadi memohon doa kepada Allah Ta'ala, lalu Allah menghantar aku untuk berjumpa dengan kamu dengan diberikan dua pilihan. Ni tuan-tuan, depan-depan Quraisy, malaikat Jibril datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu tuan-tuan, tak nampak pada mata orang lain. Kata malaikat Jibril, pilihan yang pertama yang Allah Ta'ala suruh kamu pilih, in syi'ta asbahat lahum hadhihi as-safa zahaba. Kalau kamu minta doa kepada Allah Ta'ala tadi supaya tukarkan bukit Safa jadi ketulan emas, maka itu kacang bagi Allah Ta'ala. Simple, benda paling simple. Apatah lagi manusia, Allah Ta'ala jadikan manusia ni sampai sekarang teknologi yang tak boleh nak jadikan, nak cipta sebiji macam manusia. Walaupun ada robot yang lebih kurang sama, tapi tak boleh nak sama dengan ciptaan Allah Ta'ala. Apatah lagi nak tukarkan bukit Safa jadi ketulan emas, itu lebih simple ataupun senang sangat-sangat bagi Allah Ta'ala. Tapi ya Muhammad, faman kafara minhum ba'da zalik, sekiranya Quraisy tadi dia datang dijumpa kamu, dia bersumpah nak ikut kamu, kalau Allah Ta'ala tukarkan bukit Safa jadi ketulan emas, masih ada di antara mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala, malaikat Jibril kata, faman kafara minhum ba'da zalik, siapa-siapa yang kufur kepada Allah Ta'ala selepas daripada dia tengok Safa tu jadi ketulan emas, azabtuhu adzaban la u'azzibuhu ahadan minal alamin. Allah Ta'ala janji Imam Muhammad akan turunkan satu azab, la u'azzibuhu ahadan minal alamin, yang mana azab bila kena kepada masyarakat Quraisy yang ingkar kepada kamu ni ya Muhammad, tidak ada langsung yang manusia lain pernah kena sebelum ini. Ini betul. Pilihan kedua ya Muhammad. Tadi pilihan pertama, wa in syi'ta lahum wa in syi'ta fatahna lahum abwabat taubah. Allah Ta'ala berikan kamu pilihan yang kedua. Sekiranya kamu kehendaki, Allah Ta'ala tidak tukarkan bukit Safa jadi ketulan emas, tetapi Allah Ta'ala fatahna lahum abwabat taubah, bukakan segala pintu taubat kepada mereka. Yang mana satu kamu pilih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dan dengar sahaja pilihan kedua tu, terus dia potong perkataan Jibril. Dia kata, qala ya Rabb, ya Allah, la, jangan ya Allah tukarkan bukit Safa jadi ketulan emas. Ni tadi duk minta doa, tiba-tiba Nabi Muhammad kata, jangan ya Allah, bal iftah lahum abwabat taubah, tapi tolong ya Allah bukakan pintu taubat kepada mereka. Ni tuan-tuan, hadis ni nak cerita kepada kita betapa manusia ni tuan-tuan, dia suka cabar benda-benda tak elok.
Sebab itulah beberapa azab yang telah ditangguhkan di zaman Nabi SAW cukup banyak. Tentang provokasi ni, kadang-kadang manusia dia saja nak datang kepada kita, mungkin dengan perkataan yang kita menyebabkan emosi yang terlajak. Tapi Nabi Muhammad SAW kontrol emosi. Ini tuan-tuan sebagai mukaddimah. Panjang pula mukaddimah, sampai 10 dah ni. Kita nak bahas tentang ayat Bani Israel. Sikit lagi tuan-tuan, kalau kita tengok kembali Abu Jahal yang dikenali sebagai Abul Hakam, bapa kebijaksanaan. Abu Jahal dulu namanya Abul Hakam, panggil Abul Hakam, bapa kebijaksanaan di kota Mekah. Apabila dia jahil, apabila dia buat jahat kepada agama Islam, Nabi Muhammad SAW tukarkan panggilannya jadi Abu Jahal, bapa kejahatan, bapa kejahilan. Satu hari dia tengok Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan, ni bab akhlak ni tuan-tuan. Dia tengok Nabi Muhammad SAW dan beberapa orang ni tuan-tuan berjalan ke arah Kaabah untuk mendirikan ibadah, untuk nak buat ibadah. Ketika itu Kaabah dipenuhi dengan berhala. Masyarakat Quraisy kita pun tahu tuan-tuan, di tengah-tengah Kaabah, kawasan itu kawasan yang busy. Di kawasan tersebut dengan perniagaan, dengan macam-macam lagi. Apabila Abu Jahal tengok saja Nabi Muhammad SAW, laju dia naik atas batu di tempat yang tinggi. Dia panggil ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Dia menjerit tuan-tuan. Dia menjerit itu menyebabkan semua orang pandang kepada Abu Jahal, kepada dia. Lalu dia angkat tangan macam ni tuan-tuan. Dia kata, Allahumma in kana hadha huwal haq. Dia kata macam, ya Allah, sekiranya Muhammad yang tengah berjalan tu orang yang benar, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Turunkan kepada kami cepat-cepat. Fa'amtir alaina hijaratan, batu-batu daripada langit, supaya kami, dia nak cerita apa dia sebenarnya tuan-tuan. Dia nak cerita bahawa dia nak meyakinkan orang Quraisy ni bahawa Nabi Muhammad tak benar. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Kalau kita jumpa orang jenis macam ni tuan-tuan, agak-agak kita buat apa? Lebam biji mata dia tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW dengar suara jerkahan daripada Abu Jahal tadi. Fa'amtiru alaina hijaratan minas sama', sekiranya apa yang Muhammad bawa tu benar, dia tu orang benar, maka kau hujan kami ni dengan ketulan batu daripada langit. Auditina bi'azabin alim, ataupun engkau tolong turun azab kepada kami yang cukup pedih. Ni tuan-tuan, dia cuba provoke Nabi dengan orang-orang soleh. Allah Ta'ala pujuk Nabi turun wahyu surah Al-Isra, Al-An'am. Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita, dan Allah cerita tentang kejadian tersebut. Lalu Allah sambung, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ketika Abu Jahal berdoa kepada Allah Ta'ala macam tu, Allah Ta'ala geram sangat nak turunkan azab kepada Abu Jahal. Tetapi kerana apa tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak turunkan azab. Wa anta fihim, engkau di situ ya Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala tidak akan menurunkan sesuatu azab melainkan di situ manusia sedang beristighfar. Itu tuan, kita kena pegang elok-elok. Nak cerita kesimpulan yang dapat kita ambil, jangan cuba kita nak provokasi orang-orang yang soleh. Doa mereka ni doa yang makbul. Ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita kembali kepada tajuk perbahasan ataupun perkongsian ilmu kita pada malam ini. Surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-14. Ayat yang bawah-bawah sikit ada bunga tu, perasan tak? Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Baik. Dan sungguh telah membawa datang akan kamu oleh Nabi Musa dengan beberapa mukjizat, seperti tungkat jadi ular dan tangan jadi putih dan buka laut. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita pada mula-mulanya. Allah Ta'ala cerita bahawasanya Nabi Musa dikurniakan mukjizat yang cukup banyak. Tujuan utama mukjizat tersebut nak buktikan kepada manusia bahawasanya dia seorang utusan Allah Ta'ala. Kita pun tahu dah tuan-tuan bagaimana mukjizat Nabi Musa diajar oleh cikgu-cikgu daripada kecil lagi. Ustaz-ustaz kita ajar yang mana tungkat boleh berubah jadi ular, yang mana tangan boleh keluarkan cahaya, yang boleh belah laut lagi tungkat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu persoalan yang kita terfikir tuan-tuan ketika kita tadabbur Al-Quran, kenapa Allah Ta'ala kurniakan mukjizat kepada Nabi Muhammad berbeza dengan mukjizat Nabi Musa? Pernah kita berfikir tak tuan-tuan?
Bila kita berfikir baik-baik, rupa-rupanya para ulama mengatakan, kenapa Allah Ta'ala kurniakan mukjizat macam tadi dekat Nabi Musa? Kepada Nabi Muhammad SAW berbeza mukjizat. Mukjizat kepada Nabi Musa berbentuk dengan cukup banyak. Nabi Muhammad pun cukup banyak, tuan-tuan. Tapi mukjizat paling besar Taurat, Al-Quran. Mukjizat yang kedua dari sudut fizikalnya, yang manusia lihat di hadapan mata, bagaimana tadi tongkat boleh pukul laut terbelah jadi dua. Rupa-rupanya, tuan-tuan, para ulama mengatakan bahawasanya berbezanya mukjizat tersebut kerana dengan situasi kaum tersebut, tuan-tuan. Kaum di zaman Nabi Musa, mereka yang cukup dengan ilmu sihir, cukup hebat dengan ilmu sihir. Kita tengok kembali bagaimana Nabi Musa ketika dia nak cari penyihir-penyihir supaya lawan dengan Nabi Fir'aun, cari penyihir supaya lawan dengan Nabi Musa. Dia jumpa dengan beberapa ribu orang penyihir, tuan-tuan. Penyihir tersebut hebat, tuan-tuan. Last kali Nabi Musa datang bawa mukjizat tersebut, maka kalahlah sihir-sihir mereka. Di zaman Nabi Muhammad SAW, kenapa Al-Quran itu sebagai mukjizat yang besar? Kerana di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka berhadapan dengan para penyair yang hebat di dalam ilmu syair-syairnya. Ni tuan-tuan, itu kita kena tahu. Syair mereka dalam ilmu al-adabun nusus, bagaimana mereka cuba untuk memutarbalikkan surah Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Allah Ta'ala cerita tentang kiamat. Tiba-tiba para penyair dikata, ini chance kita, peluang kita untuk kita sesatkan agama Muhammad. Kita tukar ya surah Al-Qari'ah. Apa dia mereka tukar, tuan-tuan? Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Maksudnya apa, tuan-tuan? Al-fil, gajah. Itu gajah. Kamu tahu tak apa yang berada pada gajah? Ni tuan-tuan, sampai tahap macam tu. Mereka nak tukarkan Al-Quran itu sampai tahap macam tu. Tetapi salah. Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala janji pelihara Al-Quran tersebut. Baik, kita kembali balik. Maka ketika mana Nabi Musa diterima dengan mukjizat berbagai, summa takhastumul ijla min ba'di. Kemudian kamu ambil anak lembu yang ditempa oleh Samiri itu sembah, perbuat Tuhan. Kemudian daripada perginya Nabi Musa kepada miqat, tempat munajat, supaya bawa datang dengan Taurat di Bukit Tursina. Apabila Bani Israel pada first round ni, tuan-tuan, dia ikut Nabi Musa betul-betul. Tiba-tiba muncul seorang manusia namanya Musa juga, Musa Samiri, yang iri hati, dengki kerana Nabi Musa ni cukup ramai pengikut. Maka dia tahu Nabi Musa ni berjanji dengan kaumnya, kamu tinggal dekat sini Bani Israel, aku nak pergi ke Bukit Tursina, aku nak terima kitab Taurat. Sepeninggalan Nabi Musa tersebut, Musa Samiri ini merancang kejahatan. Apakah kejahatannya, tuan-tuan? Kejahatannya ialah dia leburkan emas, perak dan pelbagai bahan lagi, dan kemudiannya jadikan al-ijla, Allah sebut dalam ayat ini, satu patung anak lembu yang mereka sembah. Musa Samiri jadikan benda tersebut. Dia menyeru Bani Israel, kata, hei kawan-kawanku sekalian, kita dah lama sembah Allah Ta'ala, tak pernah nampak. Hari ini, inilah Tuhan kita yang wajib kita sembah. Maka Bani Israel ni, tuan-tuan, kejahatan yang pertama, dalam keadaan beberapa hari sahaja Nabi Musa tinggal, boleh dia divert daripada sembah Allah Ta'ala, sembah patung tersebut, tuan-tuan. Apakah kaitan dengan ayat ini dengan istilah akhir zaman? Manusia, tuan-tuan, dia boleh bila diterima habuan yang cukup besar, dia bertuhankan dengan habuan tersebut. Faham di situ, tuan-tuan? Ini nak ceritanya bahawasanya Allah Ta'ala bukan cerita kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ni saja-saja. Cerita ni supaya kita ambil benda tu, tengok berlaku dari zaman sekarang, berlaku, tuan-tuan. Kisah Qarun yang sama sekali pada mulanya dia ahli ibadah, sepupu Nabi Musa Qarun ni, tuan-tuan. Tetapi disebabkan hartanya yang melimpah ruah, qala innama utituhu ilmin ala ilmin indi. Dia kata, ini semua hartaku ni, kalau kamu nak tahu, Allah Ta'ala bukan beri kepada aku. Ini hasil usaha aku sendiri. Ini Qarun cakap macam tu, tuan-tuan. Ada tak dialog macam tu, tuan-tuan, sekarang? Ada. Ni, tuan-tuan, kita kena perhatilah elok. Baik, kita kembali balik. Maka Musa Samiri ni buat satu patung anak lembu berwarna keemasan,
lalu mereka sembah ramai-ramai. Pulangnya Nabi Musa ke tempat mereka ni tuan-tuan tadi terkejut. Seorang Nabi tinggal sekejap je, tiba-tiba balik ke kampung dia, daripada sembah Allah Ta'ala, sembah kepada patung tersebut. Nah, kalau macam kita lah tuan-tuan, tinggal Seremban Selatan ni 20 tahun, pergi ke mana-mana merantau, balik semula tengok surau An-Nur tadi dah jadi bukan jadi surau dah, jadi benda lain lah, kuil ke apa kan. Terkejut lah kita, terkejut. Boleh imam semayang dulu ni elok-elok, tiba-tiba dia imam dalam kuil ni pula. Kita terkejut. Nah, baik. Wa antum zalimun, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bermula kamu itu zalim sekalian dengan diambil ajal, disembah, dibuat Tuhan. Allah Taala kata zalim sungguh manusia. Dengan tawaran, dengan benda yang sangat-sangat kecil sahaja, benda yang mengarut macam tu pun manusia boleh percaya hidup. Ini tuan-tuan, bila manusia tidak meletakkan ilmu yang pertama dalam dirinya. Apa-apa perkara, akidah itu yang penting. Betapa penting. Akibat daripada akidah yang tidak benar, maka manusia boleh sahaja menerima apa-apa sahaja. Seperti apa tuan-tuan? Sekarang ni boleh sahaja manusia lari akidah disebabkan tangkal. Boleh sahaja lari akidah itu disebabkan bomoh. Percayakan bomoh itu terlalu banyak. Bukan kita tak boleh. Berubat boleh. Ruqyah syar'iyah tu dah ada. Macam Allah yarham Dr. Haruddin ni tuan-tuan. Perubatan Darus Syifa menggunakan ayat Al-Quran, itu benar. Manusia yang tidak berilmu, dia tak percaya benda ni tuan-tuan. Dia cari siapa? Tok bomoh yang sediakan pulut kuning, ayam hitam. Tuan-tuan. So, itu Piramli buat cerita nasib Doremi tu. Nah, ada bergendang tuan-tuan, pulut kuning sudah sampai. Ceritanya apa tuan-tuan? Manusia dia tidak percayakan ilmu Allah. Yang dipercayakan apa dia? Benda-benda mengarut macam tu. Samalah dengan Bani Israel tersebut. Dia lebih percayakan apa dia? Benda-benda khurafat macam tu. Baik. Itu yang pertama. Wa iz akhazna mitsaqakum, dan ketika kami ambil akan perjanjian kamu atas berbuat amal akan hukum yang dalam Taurat. Maka ketika mana Nabi Musa balik sahaja ke kaum dia, melihat Bani Israel tadi dah divert dah, kemudian dipujuk pula kembali supaya terima kitab Taurat betul-betul. Nah, Allah Ta'ala bantu Nabi Musa dengan cara macam mana? Allah ugut Bani Israel pada ayat ini. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat pada atas kepala kamu itu bukit Tur ketika membantah kamu daripada terimanya, supaya hendak dijatuh akan dia atas kamu. Dan kami kata, khudhu ma atainakum biquwwah, ambil oleh kamu akan barang yang kami datang akan kamu itu dengan bersungguh-sungguh dan ijtihad. Ini tuan-tuan, Allah Ta'ala ugut Bani Israel. Hei Bani Israel, kalau kamu tak mau ambil Taurat ini, tak mau beramal dengan Taurat ini, wa rafa'na fawqakum tur, kami kerajaan langit akan angkat bukit Tur, khudhu ma atainakum biquwwah, kami hempap atas kepala kamu. Tu ugutan Allah Ta'ala. Bila mereka menerima ugutan tersebut tuan-tuan, apa jawapan mereka? Qalu, kata mereka itu, sami'na wa asaina, telah kami dengar perkataan engkau wahai Musa, dan kami derhaka suruhan engkau. Ini tuan-tuan, dalam keadaan ugutan Allah Ta'ala tu mereka terima, masih lagi mereka mengatakan sami'na wa asaina, bukan sami'na wa ata'na. Hei Musa, kami nak dengar apa yang kau suruh tu boleh, kami nak dengar boleh, tapi kalau kami nak ikut wa asaina, minta maaf, kami tak boleh. Ini tuan-tuan, manusia tuan-tuan, dia bukan nak sami'na wa ata'na, tetapi dia sami'na wa asaina. Dengar saja boleh, kalau nak ikut minta maaf banyak-banyak. Saya takkan ikutlah Pak Haji kalau macam tu. Dia kata macam tu. Nah, kenapa? Bagi dia itu bukan cita rasa dia. Dalam Al-Quran kata haramnya minum arak, haramnya berjudi, maka itu cita rasanya. Haramnya orang panggil rasuah haram, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Rasuah itu haram. Tetapi disebabkan dia selalu menerima rasuah, maka itu dia tak ambil. Dia kata, hak ni boleh kot, tak ada apa-apa kot. Kenapa? Sami'na wa asaina. Bagi dia dengar saja, dia nak ikut minta maaf banyak-banyak. Nah, kenapa tidak kena dengan cita rasa dia? Maka ini berlaku sama juga dengan Bani Israel. Nak ikut agama tu, nak dengar sahaja boleh, tapi nak ikut engkau wahai Musa, balik minta maaf banyak-banyak.
Kenapa tuan-tuan? Wa usyribu fi qulubihimul ijla, dan meminum pada hati mereka itu akan kasih ajal buat Tuhan. Kenapa? Kerana tidak mahunya ikut mereka tu kepada Nabi Musa. Kerana Allah Ta'ala kata sudah minum. Bila kita, Allah buat perumpamaan, bila kita minum air tuan-tuan, kita boleh keluarkan balik dah air tersebut daripada perut kita? Tak boleh, kecuali muntah lah kan. Tapi disebabkan mereka kasih sayangnya ajal kepada patung tadi, maka Allah buat perbandingan. Mereka ni dah jerat dah dalam hati mereka. Kasih sayang mereka bukan lagi kepada Allah Ta'ala. Ni tuan-tuan, bab ibadah, bab ni kita jangan buat macam tu tuan-tuan. Nah, bila kita salah, terima sahaja apa sahaja kesalahan tersebut dengan hati terbuka. Jangan kita jadi macam Bani Israel, siap kena ugutan lagi, dia tak mau, tak mengikut lagi. Bikufrihim, dengan sebab mereka itu. Kul, kata olehmu ya Muhammad. Ni tuan-tuan, kita nak cerita tadi tuan-tuan tentang Bani Israel, dia jahat tuan-tuan. Saya ambil satu cerita lagi lah, cerita tentang Bani Israel, satu peristiwa yang mereka ramai-ramai pergi jumpa dengan Nabi Musa. Sama juga dengan hadis yang kita baca pada awal mukaddimah tadi. Quraisy minta supaya Nabi Muhammad tukarkan Bukit Safa jadi ketulan emas. Bani Israel pernah minta kepada Nabi Musa supaya diperlihatkan kepada mereka depan mata nak tengok wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ni betapa sayangnya kepada Bani Israel, kaum dia ni bawa naik ke atas Bukit Tur Sina. Kenapa? Disitulah tempat munajat Nabi Musa. Minta kepada Allah. Muka surat yang ke-8 Allah Ta'ala cerita ayat bawah. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dia kata, Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta. Lan ni, istilah lan dalam bahasa Arab ni satu sumpah. Sumpah yang tidak akan terungkai. Dia kata, kami bersumpah tidak akan beriman kepada Tuhan kamu wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, selagi mana engkau tidak memperlihatkan kepada kami bagaimanakah bentuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Taala tidak menunjukkan dirinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan. Apa dia kata? Fa akhadhatkumus sa'iqah. Allah Taala turunkan satu azab, petir, seakan-akan satu suara jerkahan yang menyebabkan mereka yang challenge Nabi Musa tadi tuan-tuan atas Bukit Tur Sina tadi mati bergelimpangan. Wa antum tanzurun, separuh daripada mereka tu melihat kejadian tersebut tuan-tuan. Bila bangun balik daripada petir itu, tapi tak, mereka tu beberapa orang yang tidak mati, dia tengok kawan dia mati, tapi dia tetap tidak beriman kepada Nabi Musa. Ni tuan-tuan, sampai tahap macam tu, azab depan mata dah sebenarnya. Peristiwa yang kedua yang boleh dikatakan Bani Israel ini keras kepala tuan-tuan. Muka surat yang ke-10 Allah Ta'ala cerita. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika mana satu peristiwa terjadi di zaman Nabi Musa, ada seorang manusia ni, dia mati dibunuh. Bani Israel lah. Jadi kepala di setiap kelompok tu, mereka saling bergaduh. Masing-masing tuduh menuduh, kata bukan aku yang bunuh, macam-macam. Lalu geng-geng dia orang ni mesyuarat, meeting. Dia kata, kita ni tak ada cara jalan lain dah, melainkan kita cari Nabi Musa. Dia seorang je yang boleh selesaikan masalah ni tuan-tuan. Dalam mereka derhaka, mereka tersepit, cari Nabi Musa juga. Nah, macam adalah beberapa masjid tuan-tuan, dia tak boleh masuk Jumaat, dia maki hamut, dia ke masjid, apa ni, bodoh betul lah, aku datang solat. Orang kat rumah dia mati, dicari siapa? Dia ke masjid juga tuan-tuan. Macam tu tuan-tuan. Nah, jadi kelompok Nabi Musa ni dia benci Nabi Musa, tapi dalam keadaan tersepit, dia cari siapa? Dia cari balik Nabi Musa. Apabila Nabi Musa datang kepada mereka, macam mana nak selesaikan masalah ini, Allah Ta'ala cerita pada muka surat 10 tu tuan-tuan. Allah suruh Nabi Musa pesan dekat Bani Israel, nak selesaikan kes bunuh ni, kena sembelih seekor lembu betina, baqarah. Bila Nabi Musa bagi tahu kat dia orang tuan-tuan supaya sembelih seekor lembu, lalu mereka kata apa? Qalu atattakhiluna huzwa. Dia kata, hey Musa, kami nak selesaikan masalah bunuh, yang kau suruh pergi sembelih lembu ni buat apa? Kau main-mainkan kami ke? Hang buat layar buruk kan Nabi Musa? Dia kata macam tu. Nah, kenapa tuan-tuan? Allah Ta'ala sebenarnya nak mengejek mereka.
Tuhan yang mereka sembah tu mereka kena sembelih. Itu sebenarnya. Para ulama mengatakan, antaranya ulama Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya, kenapa Allah Ta'ala memilih seekor lembu betina? Salah satu sebabnya tadi kita beritahu dah, kerana Allah Ta'ala nak mengejek mereka sembah tu lembu. Lembu tu boleh sembelih. Yang kedua, Allah Ta'ala nak suruh bahawasanya selesaikan masalah ni, ambil mana-mana bahagian daripada lembu tersebut, pukul kepada mayat tadi, maka mayat tadi akan bangun dan akan tunjuk siapa yang bunuh, maka selesai masalah. Itu mukjizat di zaman Nabi Musa. Bila kita dengar kisah ni, jangan kita praktik pula dekat rumah kita, tuan-tuan. Kalau tempat kita tu berlaku satu kematian dibunuh, kita ustaz mengajar dekat surau tadi kena 11 ekor lembu, pukul mana-mana bahagian. Dia buat macam tu juga, tuan-tuan. Nah, saya ni ahli keluarga yang pukul dia, bukan dia yang pukul ni, tuan-tuan. Nak ceritanya apa? Apabila mereka mempertikaikan suruhan Nabi Musa tadi, Nabi Musa jawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung daripada bodoh piang mencampur. Lalu mereka pun lari balik ke rumah, mereka tak nak ambil langsung apa yang Nabi Musa katakan. Tapi benda ni dah jadi makin teruk sampai nak bergaduh di antara kaum-kaum Bani Israel ini sendiri. Maka keesokan harinya mereka datang kepada Nabi Musa. Dia kata, Musa, semalam kau suruh kami sembelih lembu. Yalah, kami nak sembelih, macam mana pula caranya? Dia kata macam tu. Banyak songeh tu. Dia tak buat lagi, dia banyak songeh. Lalu syarat yang pada mulanya tadi suruh sembelih, tiba-tiba jadi makin ketat. Kenapa? Kerana banyak songehnya mereka mempertikaikan suruhan Allah Ta'ala. Macam mana ya Musa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, bagi tahu dekat dia orang, sembelih seekor lembu baqaratul la faridun wala bikrun awanun baina zalik. Cari lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Susah ke senang, tuan-tuan? Daripada syarat pertama tadi, susah. Dia orang balik, tuan-tuan. Dia orang tak buat lagi. Kes nak selesai, tapi usaha tidak. Keesokan harinya datang kepada Nabi Musa. Musa, kami ni tak tahu nak sembelih macam mana. Dia kata macam tu pula lah. Syarat yang tadi sudah diperketatkan pada mula-mula, makin ketat pula. Cari lembu baqaratun safra ufaqi'un launuha tasurun nazilin. Cari lembu yang warna kuning keemasan. Makin susah ke senang, tuan-tuan? Ciri-ciri tu susah. Tak buat juga, tuan-tuan. Muka surat 11 pula Allah Ta'ala cerita. Mereka datang kepada Nabi Musa, dia kata, innal baqara tashabah alaih. Kami ni tasyabah, ragu-ragu sebenarnya nak suruh, nak buat ke tak. Ni, tuan-tuan, Nabi yang suruh. Dia tak percaya lagi. Lalu dia kata, macam mana ni Musa nak selesaikan? Nabi Musa kata, tadi 2 syarat dah, tambah 1 syarat ni. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tusirul ard wa la tasqil harsa musallamatul la syiyata fiha. Cari lembu yang tidaklah dibuat, orang buat bajak sawah ke tak mau, yang cacat-cacat tak mau, patah tanduk sebelah ke tak mau, nak yang sihat, yang sakit-sakit tak mau. Makin susah ke senang, tuan-tuan? Susah. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Hampir mereka tak buat. Last kali mereka jumpa lembu tersebut, mereka sembelih dan mereka pukul pada mayat tadi, tuan-tuan. Selesai masalah tersebut. Kalaulah mereka dengar kata Nabi daripada awal lagi tadi, tuan-tuan, selesai awal lagi kes tersebut. Kerana tidak percayanya Nabi dan banyak songehnya mereka dengan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni tuan-tuan nak bagi tahu. Baik, insya dah kan? Panjang pula lagi kita. Insya dah kan? Belum lagi? Baik. Tak dengar laucing ke? Qul, kata olehmu ya Muhammad, bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Sejahat-jahat barang yang menyuruh akan kamu dengannya oleh iman kamu dengan Taurat akan sembah ajal. Allah Ta'ala kata jahat sungguh suruhan iman kamu. Bila ditanya kepada mereka, kenapa kamu sembah patung ni? Jawapan dia, kami bukan sembah saya saja wahai Musa. Kami sembah ni sebab iman kami lah yang menyuruh kami menyembah patung tersebut. Maka Allah Ta'ala kata, kalau betul iman kamu menyuruh kamu menyembah patung tersebut, bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Jahat sungguh iman kamu kalau macam tu. Daripada sembah Allah Ta'ala dengan nikmat yang bermacam-macam, tiba-tiba kamu boleh sahaja sembah kepada patung yang tidak bernyawa. Nah, in kuntum mu'minin, jika ada kamu itu beriman sekalian dengan Taurat al-makna, tiada kamu itu beriman dengan Taurat. Kerana iman tiada menyuruh dengan sembah ajal, dan tiada suruh mendusta Nabi Muhammad yang disuruh beriman dengannya dan Taurat. Kalau betul kamu ni orang beriman, kamu tak buat kerja-kerja macam ni, kerja yang cukup jahat di sisi agama. Baik,
Maka Allah Ta'ala samakan situasi pada ayat yang seterusnya. Qul, kata olehmu ya Muhammad, in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Muka surat 15. Jika ada bagi kamu semata-mata negeri akhirat, syurga itu pada sisi Allah Ta'ala tertentu daripada manusia yang lain, seperti yang kamu dakwa, tiada masuk syurga melainkan orang Yahudi sahaja. Ni, Yahudi kafir ni tuan-tuan, sampai satu tahap mereka mendakwa bahawasanya siapa-siapa yang ikut agama Islam semua masuk neraka. Yang masuk syurga kami sahaja yang masuk syurga. Kamu tu wahai Muhammad, kamu masuk neraka. Buatlah ibadah macam mana pun kamu masuk neraka. Siapa yang ikut Muhammad semua masuk neraka. Kami ni masuk syurga, dia kata macam tu. Allah membidas balik kenyataan mereka pada ayat ini. Apa Allah Ta'ala kata? Fatamannawul mauta. Kalau betul syurga milik kamu, kamu matilah sekarang. Buat apa kamu hidup lagi? Kerana syurga pun bagi kamu, kamu tahu nikmatnya lebih hebat di atas dunia. Duduk atas dunia ni sia-sia sahaja, mainan semata-mata. Tapi kamu memilih untuk hidup di atas dunia lagi, berbanding nak mati. Dah tahu dah kamu masuk syurga. Allah Ta'ala cabar mereka, suruh mati seterus. Kalau kita lihat kembali tuan-tuan, manusia dihidangkan dengan pelbagai nikmat, antaranya di dalam syurga. Kalau kita boleh selit sedikit tuan-tuan, di dalam syurga nanti ada satu sukul jannah. Hadis Nabi kata, satu pasar, suk tu pasar, al-jannah, pasar syurga. Ahli-ahli syurga berkumpul di situ tuan-tuan. Bila ahli syurga berhimpun di situ nak berkenal-kenalan, melihat orang di hadapan, tengok, cantik makcik depan ni, rupa parah dengan hidung mancung putih melepak. Pap, Allah Ta'ala bagi turis dekat dia. Ini syurga yang tidak terbayang. Nikmat yang tidak terbayang. Nabi buat perumpamaan dalam sebuah hadis. Nabi kata apa? Walau anna imra'atan min ahlil jannah. Sekiranya seorang perempuan daripada syurga, bidadari daripada syurga, turun sahaja, ittala'at ila ahlil ard, turun sahaja ke dunia. Dunia ketika itu Nabi buat perumpamaan dalam keadaan gelap gelita. Gelap gelita. Ittala'at ila ahli al-ard la adaa'at ma bainahuma. Disebabkan seorang bidadari tadi tuan-tuan turun sahaja ke dunia tadi, dunia yang gelap, la adaa'at ma bainahuma, tiba-tiba terang benderang daripada timur ke barat. Sampai tahap macam tu. Tak apa lagi, wala mala'at hurihan, daripada mata kita melihat bidadari tersebut turun ke dunia, bauan dia daripada langit sana dah bau dah dekat atas dunia. Ni Nabi buat perumpamaan. Wala nasifuha ala ra'siha, kata Nabi SAW, kerudung ataupun atas tudung dia, atas kepala dia ni, yang menutup kepala dia tadi itu, Nabi kata wala nasifuha ala ra'siha, atas kepala dia itu, khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan apa yang berada di atas dunia tersebut. Itu tudung saja tuan-tuan, nak dibandingkan. Nah, ini nak ceritanya bahawasanya Yahudi tadi, dia kata dia mati dia masuk syurga. Dia kata siapa ikut Muhammad, siapa ikut agama Islam, semua masuk neraka. Maka Allah Ta'ala kata fatamannawul mauta. Kalau betul syurga milik kamu, kamu matilah sekarang. Nak tengok betul tak syurga milik kamu. Ni sampai tahap macam tu sekali dia cabar Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Walay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Insya' masuk ada lagi ke? Baru masuk azan dulu ke tu je? Okay, sikit lagi Dan tiada cita-cita mereka itu akan dia mati selama-lama ni tuan-tuan. Mereka sebenarnya dalam diri mereka tidak ada pun cita-cita hidup mereka sekejap saja kemudian akan mati. Sebab apa? Bagi mereka mendahulukan nikmat dunia. Nah, baik, yang seterusnya wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Perangai seterusnya Bani Israel ini, dan lagi engkau dapat akan mereka itu ya Muhammad, terlebih haloba manusia atas hidup. Nak cerita tuan-tuan, terlebih haloba atas kehidupan dia, sampai tahap macam tu. Nah, sebab itulah dalam sebuah hadis Nabi SAW kata apa? Minasyaqa'i arba', tanda-tanda orang jahat tu ada 4. Kita catat dulu tuan-tuan. Tanda-tanda orang jahat tu ada 4. Kita pastikan dalam diri kita, terutamanya saya sekali lah tuan-tuan, saya orang muda lagi. Nah, 4 kejahatan ni bukan kejahatan pergi bunuh orang tuan-tuan. 4 kejahatan yang berbentuk dia duduk dalam diri kita. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama sekali, minasyaqa'i arba', yang pertama sekali ialah al-harsu. Apa makna al-harsu? Sama dengan ayat kita baca ni.
tamak sangat-sangat dekat dunia, hidup atas dunia ni, tak pernah pun fikir duit yang banyak kita ada tu nak sedekah ke, nak bantu ke masjid, mana-mana masjid dalam keadaan suasana begini susah nak dapat dana ke. Tak pernah dalam hati dia, aku ni duit banyak kau dah, aku nak pergi tolong masjid ke, dengan elektrik, apa kipas, lampu pun semua dengan bil cukup banyak, kutipan pun tak ada. Dia orang kaya dah, tapi dalam diri dia kata, tak perlu kot aku tolong. Kenapa? Dia tamak kepada dunia sehingga kan dia tak ada langsung pun bahagian-bahagian akhirat bagi dia. Itu. Yang kedua, minasyaqa'i arba' al-harsu wa tulul amal. Yakni yang dipanggil sebagai bercita-cita benda yang tidak berfaedah. Dia bangun pagi-pagi, dia sentiasa bercita-cita, kalau aku boleh jadi kaya macam Datuk Seri Vida. Tu kan. Dia kata, kalau aku boleh kaya macam Datuk Seri Vida, tengok macam tu. Nah, dalam diri dia. Bahkan kekayaan tersebut dia tidak pernah langsung pun rasa nak tolong agama. Sama juga dengan Al-Rasul itu. Cuma ni dia bercita-cita benda tidak berfaedah. Tidak langsung ada dalam diri dia cita-cita dia, kalau aku kaya ni aku nak buka, nak tolong masjid ke, aku nak buka tahfiz ke. Baik, yang ketiga, wajumudul ain. Maksud dia apa? Kedekut air mata. Kalau bahasa Kedah dia punya wajumudul ain, kedekut air mata. Dia kata tu. Kedekut air mata macam mana? Berpuluh tahun dia hidup atas dunia, tidak pernah langsung terlintas dalam diri dia. Dia teringat dosa-dosa yang lepas, lalu dia menitiskan air mata pada sepertiga malam. Duk menyesal dengan dosa tersebut, mengharapkan keampunan Allah Ta'ala. Nah, wajumudul ain, manusia yang kedekut air mata inilah manusia yang jahat sebenarnya. Bagi dia apa dia? Barang yang lepas jangan dikenang. Itu bagi dia. Nah, dosa yang lepas-lepas tu biarlah, buat apa, aku nak bertaubat. Bagi dia. Sebenarnya tidak sama peribahasa tersebut dalam keadaan dosa ni. Nah, barang yang lepas lah kita kena kenang supaya kita jangan buat lagi. Baik, yang keempat apa dia? Qaswatul qulub. Hati ni cukup keras. Macam mana keras dia? Ketika mana dia melakukan kesalahan, sedangkan dia seorang imam contoh. Tiba-tiba makmum datang tegur, Pak Imam baca salah tadi tu. Dia kata, kau ni bidangku ke bidang kau? Kau betul sangat ke? Dia kata macam tu. Ataupun orang datang nasihat kepada kita tiba-tiba, dia tu macam baik sangat. Kau syurga, kau neraka, aku syurga dia bagi dalam hati dia. Nah, dia tak boleh langsung nak menerima nasihat daripada orang lain. Sebab itu dah dalam surah Luqman Allah Ta'ala cerita, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan sesekali manusia bila terima nasihat daripada mana-mana orang sahaja, orang miskin ke, kita kaya, kita berjaya dengan bisnes berjuta-juta ke, orang miskin datang bagi nasihat kat kita, Allah Ta'ala suruh pesan, jangan kamu memalingkan muka kamu tidak menerima nasihat manusia. Ni maksudnya apa? Kita jangan ada sifat 4 perkara tadi tu. Yang pertama apa? Yang pertama qaswatul qulub, al-harsu, hati keras, tamak haluba, wajumudul ain, kedekut air mata. Apa dia satu lagi? Watulul amal, bercita-cita benda-benda yang tidak berfaedah. Kenapa? Cita-cita ini semua ada pada Bani Israel dan juga puak-puak Yahudi. Nah, sebab itu tuan-tuan, Bani Israel ni populasi mereka tak banyak, tetapi mereka pegang bisnes dunia. Kita tengok sendiri. Sebab apa? Allah Ta'ala tepat dengan apa yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Surah Al-Isra, Allah Ta'ala kata, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwal wa banin." Walaupun mereka dalam keadaan mereka ni orang yang jahat kepada Allah Ta'ala, tapi Allah sudah jamin bagi mereka itu dunia. "Tsumma radadna lakumul karrata wa amdadnakum bi amwal." Allah dah jamin dah mereka tu harta-harta yang cukup banyak. Mereka ni seolah-olah golden touch. Tangan mereka ni seperti golden touch. Buat apa-apa, lancarkan produk apa-apa, semua laku di mata dunia. Nah, ni nak bukti bahawasanya dunia itu tidak berharga di sisi Allah Ta'ala. Kalau betul lah dunia itu berharga di sisi Allah Ta'ala, nescaya tidak ada seorang langsung pun orang yang kufur kepada Allah dapat merasai nikmat dunia. Ini tuan-tuan. Nah, apa yang hadis, saya tak ingat matan hadis itu, ada hadis tersebut. Nak ceritanya dunia ini tempat yang hina, tapi hina tu maksudnya jangan kita ambil. Allah Ta'ala pun pesan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa dengan nasib kamu atas dunia. Nah, jangan kita faham konteks ayat tersebut. Maksud Allah Ta'ala, jangan bertuhankan dunia. Kenapa? Dunia itu nikmatnya
Sifatnya bukanlah manusia yang kaya tetapi kufur itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan macam tu. Nah, itu menunjukkan dalil kepada kita dunia itu isi-isinya ini tuan-tuan, Allah Taala beri sahaja kepada siapa-siapa. Tak kisah beriman ataupun tidak beriman. Kenapa? Ini nak tunjuk bukti bahawasanya dunia itu hina di sisi Allah Taala. Kalau betul berharga, tidak ada seorang langsung pun manusia akan yang kufur akan merasa nikmat dunia. So itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, lau yu'ammaru alfasanah. Bila ditanya kepada mereka berapa lama kamu hidup, jawab mereka 1000 tahun kami akan hidup. Tanya balik, kenapa kamu hidup sampai 1000 tahun? Dia kata sekiranya kami hidup sampai 1000 tahun, kami ni Allah Ta'ala nak hisap nanti dah lupa dah amalan kejahatan kami. Ni betul tak? Allah tak pelik betul lah dia punya hujah-hujah dia. Saya rasa setakat ini dulu, kita akan sambung pada masa akan datang insya-Allah sekiranya diberikan rezeki. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan, kesihatan kepada kita semua untuk mendirikan ibadah dan diberikan kebaikan sentiasa untuk kita menimba ilmu. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kelemahan dalam diri saya. Apa yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang dhaif itu datang daripada diri saya sendiri. Yang keluar daripada mulut saya ni tuan-tuan, itu adalah nasihat untuk diri saya ni sendiri juga tuan-tuan. Bukan bererti saya berada di meja hadapan ini berceramah, saya ni orang yang sempurna, orang yang paling bagus, tidak tuan-tuan. Saya pun sama juga, baru-baru belajar juga. InsyaAllah kita sama-sama memperbaiki amalan kita. Dan apa yang kita belajar pada malam ini yang baik kita ambil, yang mana perangai Bani Israel itu kita buang jauh-jauh. Kenapa? Perangai-perangai inilah manusia suka buat di akhir zaman. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma arzuqna al-fahma wal 'ilma wal hikmata wal 'aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.